Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, dan khusus sekali para jamaah Masjid Darul Makmur yang amat saya rindui sekaliannya. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi dalam siaran langsung kuliah tafsir Masjid Darul Makmur kita pada setiap malam hari Ahad seperti ini, dengan harapan dan permohonan doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan keimanan yang menghiasi dada kita, mengukuhkan pendirian kita sepanjang hidup ini terus berada di atas jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan barakahnya kepada segala rezeki dan nikmat yang dikurniakan kepada kita. Mudah-mudahan usia yang masih ada ini usia yang penuh dengan barakah. Kesihatan yang kita nikmati ini, kesihatan yang penuh dengan barakah. Rezeki yang Allah curahkan kepada kita, rezeki yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan juga ilmu yang Allah hadiahkan kepada kita, ilmu yang penuh dengan barakah. Ilmu yang menghasilkan ketaatan di dalam diri kita, mematuhi perintah-perintah Allah, yang menjadi benteng menjauhkan kita daripada melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu ini juga menjadi pelita yang menerangi perjalanan hidup kita sepanjang hidup di dunia, sampailah akhirnya kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan kita semua dirahmati dan dikasihinya. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ya, sama ada yang tinggal di Yishun ataupun di mana sahaja, sama ada yang berada di Singapura maupun sahabat-sahabat saya yang berada jauh daripada Singapura, tapi kita semua diikat dengan persaudaraan yang penuh dengan keindahan, kerana kan kita sama-sama mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi belum berkesempatan untuk bertamu sebagai tetamu-tetamu Allah di dalam rumahnya. Masjid-masjid kita masih lagi ditutup, ya. Semakin hari tuan-tuan rasa tak semakin rindu dalam hati kita dengan masjid-masjid Allah? Saya rindu sangat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Saking rindunya, hari ini terhasil satu sajak saya, ya, yang saya keluarkan di Facebook, meluahkan kesedihan, kepiluan, kerinduan kepada rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat menghilangkan wabak dan penyakit yang sedang melanda ini. Semoga kita dapat kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala tidak lama lagi. Tapi dalam keadaan mudah-mudahan semangat kita, komitmen kita, pautan hati kita dengan masjid-masjid Allah, dengan rumah-rumah Allah kali ini mudah-mudahan lebih kukuh, lebih semangat, lebih teguh, kerana kita dah berpisah lama dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pada minggu lepas kita telah membaca sebahagian daripada kisah Nabi Adam alaihi salam di dalam surah apa tuan-tuan, puan-puan sekalian? Surah Taha, ya. Kalau masih ingat lagi, minggu lepas kita baca sampai ayat 121, ya, surah Taha 121. Dan insya-Allah hari ini kita sambung dengan ayat 122. Saya ingatlah, mudah-mudahan dengan izin Allah, ayat 122 sampai 126. InsyaAllah, ya. Saya catatkan di sini. Kalau ada yang baru ikuti kita, kemudian dapat ikuti insyaAllah, ya. Dan tuan-tuan yang memegang Quran, mushaf, cuba cari sama-sama surah Taha. Malam ini insyaAllah ayat 100, berapa tadi? 22, saya katakan. 122 sampai berapa tuan-tuan? 126 insya-Allah, ya. Mudah-mudahan kita dapat selesaikan kisah Nabi Adam dalam surah Taha ini insya-Allah. Dan minggu hadapan kalau tidak ada halangan, kita dah boleh pindah mencari kisah-kisah yang baru dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Minggu lepas, kita revise sedikit, kita ulang kaji sedikit sebelum kita sambung dengan ayat 122 pada hari ini. Minggu lepas kita telah melihat bagaimana Nabi Adam itu terpedaya, ya, dihasut, dibisik, dipujuk, malah ditipu oleh iblis yang mengatakan bahawa pokok yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dimakan buahnya itu sebenarnya bukan larangan apa pun, ya. Diperdaya oleh iblis mengatakan itulah pokok namanya syajaratul khuld, dan saya dah katakan al-khuld dalam bahasa Arab itu maknanya kekal. Kalau kau makan wahai Adam, engkau akan kekal hidup dalam syurga. Kalau kau makan buah ini wahai Adam, segala kemewahan, kesenangan, anugerah daripada Allah itu akan kekal sampai bila-bila, selama-lamanya. Tetapi kemudian bila dimakan oleh Adam alaihi salam, ternyata ditegur oleh Allah, dan Allah membahasakan kemarin dalam penutup ayat 121, kata Allah, wa asa adamu rabbahu faghawa, dan Adam itu telah melanggar perintah Tuhannya. Asa, tuan-tuan masih ingat lagi daripada perkataan asa itu dalam perkataan maksiat, kita dah huraikan kemarin, ya. Faghawa, lalu sesatlah Adam. Cuma kita katakan kemarin sesat itu bukanlah sesat maknanya sesat kufur ataupun sesat tak beriman pada Allah, bukan maknanya sesat itu lari jauh daripada jalan Allah, tidak. Tapi tersesat tu maknanya tersilap langkah, tersilap buat keputusan, sampaikan akhirnya yang dia ingat itulah matlamat dan tujuan dia nak dapatkan daripada makan buah-buahan itu, rupa-rupanya tersilap, malah sebaliknya bukan dapat kekal abadi dalam syurga. Dengan sebab makan buah itulah Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dan pindahkan Adam serta Hawa untuk duduk tinggal di atas muka bumi yang sementara ini, ya. Jadi itu maksud sesat, bukan sesat kufur, ya, tetapi sesat tersilap langkah sampai tak tercapai apa yang asalnya diinginkan. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada saya, dia kata, saya bingung jugalah Ustaz, kemarin Ustaz terangkan macam saya tak berapa pasti, kata dia. Dia kata, apakah dengan itu bila kita kata Nabi Adam itu, kata Allah, asa kan, telah membuat pelanggaran terhadap perintah Allah. Daripada perkataan asa itu datang perkataan maksiat. Jadi dia kata, boleh ke kita panggil Nabi Adam ni ahli maksiat Ustaz kalau macam tu, ya kan? Na'udzubillah. Itu satu perkara yang kita sebagai orang beriman kita tidak lakukan. Itu satu perkara yang lidah kita sebagai lidah umat Nabi SAW tidak akan kita biarkan menuturkan perkataan seperti itu kepada mana-mana insan yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi. Jaga-jaga tuan-tuan, walaupun Allah guna perkataan asa, jangan sampai kita mengatakan Nabi Adam itu ahli maksiat. Beberapa sebab. Yang pertama sekali, kita katakan perkataan maksiat dalam bahasa Melayu bunyinya dan maksudnya lain daripada asal perkataan maksiat dalam bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Melayu bila kita kata maksiat tu satu kejahatan yang besar, ya, bunyinya tu buruk dan jijik. Kalau kita kata kau dah buat maksiat, bunyi maksiat dalam bahasa Melayu itu saja sesuatu yang kesalahan besar dilakukan oleh seorang insan. Sedangkan dalam bahasa Arab, maksiyah itu umum. Sesuatu yang dilakukan dengan sengaja nama maksiyah, sesuatu yang kesalahan dan kesilapan tidak disengaja pun namanya maksiyah. Kalau dah dalam bentuk melanggar perintah Allah. Contoh macam Nabi Adam kan, kita dah jumpa pada awal kemarin Allah mengatakan Nabi Adam itu nasia, dia terlupa. Ya, kemudian dia tu belum kuat tekad dan azam dia sebab belum ada pengalaman ditipu oleh makhluk yang lain. Ya, jadi kerana dia itu kurang berhati-hati, kerana dia itu diperdaya sampai dia terlupa, maka dia dah langgar perintah Allah. Allah kata jangan makan daripada pohon tadi, dia makan, dah langgar, tetapi bukan satu pelanggaran yang layak kita namakan sebagai maksiat ikut istilah kita dalam bahasa Melayu. Apatah lagi kalau kita katakan ahli maksiat. Orang Melayu kalau kata ahli tu maknanya memang pakar lah ataupun terror betul buat benda tu, ya kan? Kalau kita kata orang yang bersukan dengan seorang yang ahli sukan, itu ahli sukan dah kira profesional. Jadi kalau kita kata ahli maksiat dalam bahasa Melayu tu memang dah profesional, expert buat maksiat. Takkanlah Nabi-Nabi Allah macam tu, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita jaga-jaga. Kita tidak mengatakan Nabi Adam ahli maksiat. Walaupun Allah gunakan perkataan asa, telah melanggar perintah Allah. Sebab bukan satu perkara dosa yang besar, sebaliknya kerana tersilap dan tertipu sehingga terlupa. Kedua, kalau kita lihat Nabi Adam alaihi salam selepas kesilapan tersebut
terlanjur memakan buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dan Hawa telah bertaubat, mohon pengampunan daripada Allah, menyesal, insaf. Kemudian Allah terima tak taubat Nabi Adam alaihissalam? Allah terima tak pengampunan diberikan kepada isterinya iaitu Hawa? Allah berikan pengampunan itu. Allah terima taubat mereka berdua. Jadi kalau ada seorang insan telah melakukan sesuatu kesalahan ataupun kesilapan ataupun keterlanjuran, tapi kemudiannya dia sudah menyesal, sudah bertaubat, mohon pengampunan dan diampunkan kesilapan itu, maka adab kita ialah jangan lagi dikaitkan kesalahan itu dengan orang tersebut. Itu tidak beradab namanya. Jangan katakan seorang Nabi, kita dengan kita pun menjadi satu perkara yang menyinggung perasaan, yang menjatuhkan maruah. Kalau seorang itu kita tahu dulu pernah melakukan kesalahan, tetapi dah cuci tangan istilahnya. Dah turn over a new leaf, ya kan? Dah bina hidup baru, dah tinggalkan kesalahan yang lama, dah tak buat lagi kesalahan-kesalahan yang lama itu. Maka tidak boleh kita kaitkan beliau dengan perkara tersebut lagi. Apatah lagi seorang Nabi, hanya sedikit kesilapan kerana ditipu, kerana terlupa, lalu kemudian dah bertaubat, Allah ampunkan. Bagaimana boleh pula kita ini sebagai umat Nabi SAW mengatakan, wah kalau gitu Nabi Adam itu layak kita katakan sebagai ahli maksiat. Astaghfirullahaladzim. Sesuatu yang sangat-sangat tidak wajar ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, insyaAllah hari ini kita sambung dengan ayat 122. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan banyak manfaat dan kebaikan kepada kita bersama. Ayo kita perhatikan. Dah jumpa surah Taha ayat 122. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang bermaksud ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ, kemudian dia itu yakni Adam alaihi salam telah dipilih oleh Tuhannya. Fataba alaihi, lalu Allah menerima taubatnya. Wahada, dan Allah memberi petunjuk kepadanya. Ya, jadi dalam ayat ni Allah mengatakan setelah Nabi Adam dalam ayat terakhir kemarin disifatkan oleh Allah telah melanggar perintah Allah dan telah melakukan sedikit kesilapan dan dinamakan sebagai itulah kesesatan ataupun keterlanjuran. Allah kata dalam ayat ini, kemudian Nabi Adam itu telah dipilih oleh Tuhannya. 2, dan diterima taubatnya. 3, dikurniakan petunjuk kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini ayat yang sangat indah. Sebelum saya teruskan dengan 3 ayat ataupun 3 bahagian dalam ayat ini, saya nak tekankan, ayat ini mengingatkan kepada kita dan khusus kepada saudara saya yang seorang yang tanyakan, yang saya sebut tadi, kebingungan dan keraguannya. Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Adam itu sudah bersih, sudah diampunkan oleh Allah, sudah mendapat petunjuk Allah, malah telah dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga-jaga, jangan sampai lidah kita ini cepat sangat menggunakan istilah Nabi Adam itu dah buat dosa besar, Nabi Adam layak dikatakan ahli maksiat. Na'udzubillah. Jaga lidah kita, bersihkan daripada keceluparan yang seperti itu ya. Baik, pertama, apa makna Nabi Adam itu ijtabahu? Dia dipilih Rabbuhu oleh Tuhannya. Apa maksud dipilih ni tuan-tuan dan puan sekalian? Maksud dipilih, lihat ya. Dalam cerita ni, Nabi Adam tinggal dalam syurga, Allah kasih peraturan jangan makan buah ini, akhirnya dimakan. Kenapa? Sebab dihasut dan ditipu oleh iblis.
Nabi Adam pun makan sama-sama dengan dia, itulah isterinya, ya kan? Baik. Siapakah watak yang ada dalam kisah ini? Allah kita jangan masukkan dalam cerita ini. Sebab Allah itu kita kata pemilik ataupun penguasa ataupun tuan direktor yang telah merancang segala-galanya. Tapi di kalangan makhluk Allah, watak-watak dalam kisah ini ialah Nabi Adam dan juga Hawa lah, satu pihak. Dan yang lagi satu pihak pula ialah Iblis. Ya? Yang satu kita kata watak protagonis, satu lagi watak antagonis. Ni dalam bab drama ni kan. Dua-dua telah melakukan pelanggaran kepada perintah Allah. Iblis dah melanggar perintah Allah daripada awal. Bila disuruh sujud tanda hormat pada Adam, dia tidak mau. Kata, aku tak layak untuk sujud hormat dia. Aku lebih mulia daripada dia. Kita dah bincangkan hal itu. Satu lagi watak pula juga telah melakukan keterlanjuran. Nabi Adam tertipu, terlupa, terlanjur makan daripada pokok yang Allah larang. Baik. Dua-dua dah melanggar perintah Allah. Tetapi antara dua ini, akhirnya, siapakah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipilih oleh Allah untuk diberikan rahmatnya, kasih sayangnya, perhatiannya, perlindungannya, pimpinannya, malah pengampunannya. Siapa yang dipilih oleh Allah? Antara dua ini. Pastinya, kita telah mengetahui bahawa yang dipilih ialah Nabi Adam. Allah tolak Iblis daripada awal. Dilaknat oleh Allah, dikeluarkan daripada rahmat Allah, dihalau daripada syurga Allah. Jadi kita lihat Nabi Adam dah terlanjur. Tetapi Nabi Adam menyesal di atas keterlanjurannya. Kalau kita ingat dululah kita baca pernah dalam surah Al-A'raf, pernah diceritakan oleh Allah, dia itu diajar oleh Allah bagaimana untuk menuturkan ucapan taubat dan penyesalannya. Iaitu doa yang sampai sekarang kita warisi daripada Al-Quran. Ramai daripada kita yang jadikan amalan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kata Adam, zalamna anfusana, kami berdua telah menzalimi dan menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampunkan kami berdua ya Allah. Wa tarhamna, kalau engkau tidak mengasihani kami berdua ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Nescaya kami termasuk dalam golongan yang rugi. Jadi kita lihat sikap yang berbeza, bertentangan di antara dua watak ini. Iblis buat salah kerana kedegilan dan keangkuhannya. Ditegur oleh Allah, malah melawan dan bersumpah sampai kiamat akan terus menyesatkan anak Adam. Yang satu watak pula terlanjur, walaupun terlupa, tetapi cukup dengan penyesalannya, mohon pengampunan daripada Tuhannya, bertaubat minta dibersihkan dosa-dosanya. Maka antara kedua, pastinya yang Allah pilih siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kerana itu, maka ulama ada yang menafsirkan maksud dipilih oleh Allah di sini ialah dilantik pada saat itu menjadi Nabi. Ya, kerana berkat penyesalan dan taubat keinsafan yang disuarakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hatinya. Ya, jadi nombor satu dipilih oleh Allah. Allah terima. Kedua, kata Allah, fataba alaihi, diampunkan dosanya, diterima taubatnya. Jadi kalau kita lihat antara dua ini, satu, dirinya sebagai insan dan sebagai hamba Allah, Allah terima. Allah tak tolak. Seperti mana Allah tolak Iblis dalam satu ayat bila dihalau keluar daripada neraka, kata Allah, qala khruj minha madhmuman madhura, kata Allah. Wahai Iblis, kau keluar daripada syurga ini dalam keadaan madhmuman madhura, dalam keadaan kau itu terhina, dalam keadaan kau itu terbuang dan tercampak jauh. Itu Iblis. Tetapi Adam diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adam sebagai Adam, dirinya sebagai insan, Allah terima. Kesalahan dan perbuatannya Allah ampunkan dengan taubatnya diterima. Nampak tuan-tuan? Orangnya diterima oleh Allah, perbuatannya diampunkan oleh Allah. Kemudian bukan setakat itu. Bila dah buat salah, Allah terima masih Nabi Adam dan diangkat darjatnya, diberikan perhatian, disahut, dipilih oleh Allah, dosa kesalahannya diampunkan oleh Allah, dan ketiga kata Allah, fahada, dan Allah berikan petunjuk kepada Nabi Adam. Sebab apa? Sebab kisah riwayat Adam itu belum habis kat situ.
Ya, it's not okay there and then kisah episod dalam syurga dah habis, dah makan buah yang terlarang, yang ini kena cursed by Allah, kena laknat, dibuang daripada syurga namanya iblis, yang ini pun diampunkan oleh Allah and they lived happily ever after. Tak, belum habis. Sebab bermula nanti kisah riwayat yang baru, cuma tempatnya tukar. Ya, daripada syurga sekarang dipindahkan hidup di dunia. Kat dunia ada buat apa? Di situ mengatur riwayat yang baru, sejarah yang baru dengan keturunan yang akan dilahirkan, yang akan membiak menjadi manusia, menghuni dunia, mengatur kehidupan, dilantik menjadi khalifah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak cabaran, banyak dugaan yang perlu dihadapi oleh Nabi Adam dan isterinya Hawa. Perlu kepada pimpinan Allah, perlu kepada bimbingan taufik hidayah daripada Allah. Maka Allah tidak membiarkan mereka begitu sahaja. Kata Allah, Allah kasih petunjuk wahada. Ya? Jadi begitu, kita ambil iktibar ya. 3 perkara ini. Penerimaan, pengampunan, pimpinan. Penerimaan tadi Allah pilih kan? Allah terima, masih accept. Allah tak reject Nabi Adam. Tidak buang Nabi Adam, tidak. Pengampunan, kemaafan. Kesalahannya dimaafkan. Sebab ada keikhlasan dan kesungguhan untuk perbaiki diri. Ketiga, pimpinan dan bimbingan. Orang yang dah buat salah, jangan setakat diampunkan dah, kau pergi main jauh-jauh, kau nak jadi apa, jadilah. Itu tidak akan membantu dia. Begitu dengan kehidupan kita. Lihat ya, dalam konteks sebuah keluarga sebagai contoh. Konteks sebuah keluarga. Kita sebagai ayah, saya ada 4 orang anak. Tuan-tuan ada anak, ada cucu, ada keluarga di bawah pimpinan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nombor 1, tidak pernah dalam hubungan seorang ayah ataupun seorang ibu dengan anak-anaknya itu, tidak pernah tidak ada masalah. Lain anak, lain perangai. Lain anak, lain sikap. Dalam anak itu membesar melalui fasa kedewasaan. Pasti lain anak akan ada lain kerenahnya dan mendatangkan pelbagai cobaan kepada kedua ibu bapanya. Nah, bagaimana peranan kita? Nombor 1, jangan sesekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana pun yang mereka lakukan, apa pun kesilapan yang mereka kerjakan, jangan buang mereka. Jangan buang mereka. Jangan sesekali keluar daripada lidah kita ucapan, kau bukan anak aku lagi. Biar jahat macam mana, biar menyakitkan hati bagaimana. Hakikatnya, mereka itu menjadi anak kita kerana pilihan Allah. Dan kita menjadi ayah dia, kita menjadi ibunya adalah kerana pilihan Allah. Dan Allah tidak pernah tersilap, Allah tidak pernah keliru dalam membuat pilihannya. Kalau ini yang pertama kita tak mampu untuk memahami, tidak mampu untuk kita menyedari, langkah-langkah yang lain tidak akan bermakna dan tidak akan bererti. Nombor 1, menerima mereka sebagai insan. Menerima mereka sebagai hamba Allah yang Allah pilih menjadi anak kita. Jangan buang. Nabi Adam dah terlanjur. Sedangkan Allah dah kasih nikmat dalam syurga, nak makan apa boleh makan. Allah kasih peringatan. Allah buat peraturan satu je, bukan banyak pun. Kita kat dunia sekarang macam-macam peraturan kita kena jaga. Halal, haram, subhanallah. Ya, Allah suruh jaga-jaga terhadap satu je, terhadap iblis. Kita sekarang hidup kat dunia macam-macam kita kena jaga-jaga. We have to be aware and conscious. Orang keliling kita mungkin ada yang niat jahat pada kita, makhluk yang nampak, yang tak nampak, yang menghasut keburukan dan sebagainya. Nabi Adam Allah kata, kau duduk makan apa kau nak makan, syurga tempat kau merasakan nikmat, jaga satu. Jangan makan daripada pokok ini. Berjaga-jaga dengan satu musuh, itulah namanya iblis. Itu pun dilanggar oleh Nabi Adam. Tapi Allah buang tak? Allah campak tak? Allah biarkan Nabi Adam terus lama-lamanya tidak mendapatkan rahmatnya? Tidak. Allah masih terima dia. Allah masih memilih dia dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kedua, setiap insan pasti akan buat kesilapan. Anak itu adalah manusia, pasti buat kesalahan. Seperti mana kita juga manusia. Jangan kata waktu kita muda-muda dulu memang berderet lah. Kalau nak buat list kita punya nakal kita banyak. Kita dah sekarang, dah kata orang tu dah taubat, dah insaf, dah jadi bapa. Ustaz, Alhamdulillah dah banyak berubah. Apa sekarang ni jadi bapa, dah selalu pergi masjid, dah selalu mengaji, Ramadan tak tinggal puasa. Kita dah jadi macam malaikat, tak ada dosa dan kesalahan ke tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ini baik
Sebab Allah tutup kesalahan dan keaiban diri kita daripada pengetahuan orang sebenarnya. Yang ada dalam hati kita bisikan apa? Sebab orang tak dengarlah, orang anggap kita baik. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu pengampunan dan kemaafan terhadap sesuatu perbuatan yang terlanjur dilakukan oleh anak, itu jangan sampai kita ini berkeras hati, tidak mahu maafkan, tidak mahu ampunkan. Bukan bermakna kita ini manjakan, tidak. Bukan bermakna kita ni berlembut dan berlembik dengan dia sampai kita tidak ada ketegasan, tidak. Tegas bukan bermakna tidak boleh mengampunkan. Pengampunan dan kemaafan itu perlu ada dalam kehidupan, dalam keluarga, luar keluarga. Sebab setiap insan tidak terlepas daripada kesalahan. Kemudian ketiga, bimbingan dan pimpinan. Ya, kita dah terima dia, kita tak buang, alhamdulillah. Kita maafkan dia kesalahan-kesalahan yang lama, sudah lama, yang salah lama engkau waktu nakal-nakal, bapak pun dah tak nak ingat lagi, bapak dah maafkan semua. Bukan setakat itu, terus dibimbing, terus dinasihati, terus dipimpin. Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi Adam, nombor 1 diterima, nombor 2 diampunkan, nombor 3 terus dengan bimbingan dan pimpinan. Boleh tak itu kita lakukan? Boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Suami terhadap isteri, isteri terhadap suami. Guru-guru terhadap anak murid. Wahai guru-guru sekalian, wahai cikgu-cikgu sekalian, wahai asatidah sekalian. Oh you teachers out there. Kita diajar daripada kisah ini menjadi seorang pendidik, pembimbing, guru yang efektif perlu ada 3 ini. Sebelum kita mendidik, mengajar apapun, nombor 1, ada tak dalam hati kita ketelusan menerima seadanya ini sebagai seorang insan yang penuh dengan potensi, yang merupakan bakal ahli syurga kalau Allah pimpin dia. Allah serahkan kepada kita sebagai amanah. Macam mana kita boleh jalankan tugas sebagai guru ya? Macam mana boleh kita jalankan tugas sebagai ustaz ataupun ustazah ya? Kalau dalam hati kita punya perasaan benci kepada insan yang duduk di hadapan kita untuk menimba ilmu daripada kita. Tak mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seorang guru kalau terus berpura-pura hatinya memendam kebencian, hasad, khianat terhadap si anak muridnya. Subhanallah. Apa yang disampaikan, kalaupun masuk dalam kepala si murid, tidak akan membentuk kerana tidak menyentuh hati dan jiwa si murid tadi. Nombor 2, kena jelas, faham sebagai guru, ustaz, ustazah, cikgu, teachers dan sebagainya. Anak murid kita itu adalah untuk dibentuk, diserahkan kepada kita dengan penuh kekurangannya, dengan penuh potensi yang perlu kita bimbing dan kita bangunkan. Jangan sampai kesalahan yang dilakukan itu menyebabkan kita putus asa. Tidak. Perlu ada kemaafan, perlu ada penerimaan, perlu ada ruang untuk mengakui bahawa hari ini dia buat silap. Tetapi esok kalau dengan bantuan kita, dia akan belajar daripada kesilapannya. Barulah bimbingan datang kemudian. Barulah pimpinan dapat disampaikan. Barulah pembentukan peribadinya akan nampak berkesan. Ya? Mudah-mudahan Allah berikan kita penjelasan, kefahaman pada apa isyarat yang sebenarnya Allah letakkan dalam ayat kisah tentang Nabi Adam ini. 3 ya, saya ulang lagi sekali. Nombor 1, selepas Nabi Adam itu dah melakukan kesilapan, taubat, istighfar. Nombor 1, Allah terima dia. Allah pilih. Allah tak campak, tak buang dia. Nombor 2, perbuatan keterlanjuran itu, kesilapan itu dimaafkan dan diampunkan oleh Allah. Sebab dia adalah manusia. Kita adalah manusia. Yang ketiga, teruskan dengan bimbingan, teruskan dengan pimpinan. Allah terus berikan hidayah dan taufiknya kepada Nabi Adam dan juga Hawa. Ya. Sambungannya, qala ihbita minha jami'an. Allah pun berkata, ihbita. Ihbita ni maknanya turunlah kamu berdua. Ihbita maknanya turunlah. Ihbita. Saya tuliskan ini sebab nanti kita akan bincangkan perkataan ini lebih lanjut lagi. Ihbita maknanya turunlah. Ihbita, kamu berdua ya. Alif ni maknanya kamu berdua. Siapa tu kamu berdua? Ihbita, Adam dan juga Hawa. Ya. Ihbita. Jami'an. Kesemuanya. Kata Allah kepada Adam dan Hawa sebagai denda ataupun sebagai balasan kepada kesilapan yang telah dilakukan
Sekarang kamu berdua turunlah ke semuanya. Turun ke mana? Turun daripada syurga untuk pindah ke dunia. Kenapa Allah gunakan perkataan ihbita, turunlah? Sebab dari segi darjat dan kedudukan, syurga itu tinggi, sedangkan dunia ini tempat yang rendah. Syurga itu mulia, sedangkan dunia ini tidak bernilai dan tidak berharga kalau dibandingkan dengan syurga Allah. Ya, jadi bila Allah suruh keluar, masuk kamu ke dunia, Allah gunakan perkataan turunlah. Ya, sekarang kamu berdua turunlah jami'an. Cuma masalahnya ialah mungkin persoalan. Allah kata ihbita, alif tu menunjukkan kamu berdua, ya, Adam dengan Hawa kan? Tapi kenapa Allah gunakan jami'an? Jami'an maknanya kesemuanya. Bahasa Arab kalau ada perkataan jami'an, ni biasa kalau untuk ramai ataupun banyak. Kalau 10 orang ialah jami'an. 20 orang, okeylah 3 lah. Ya, the minimum of plural noun dalam bahasa Arab. Ya, kalau jamak dalam bahasa Arab plural paling sikit 3. Kalau 2 belum lagi jamak lagi. Jadi perkataan jami'an tu macam mana ya? Allah perintahkan Nabi Adam dengan Hawa 2 orang. Now both of you two go down to the earth ataupun turun, pindah ke dunia. Tapi Allah kata jami'an. Dia macam, kita kata macam tak kenalah bahasa dia. Kalau bahasa Inggeris kata now the both of you two, tapi ada jami'an, all of you. Tak kena. Tapi ini kalau kita perhatikan, subhanallah, bahasa Al-Quran nak menunjukkan waktu itu yang disuruh keluar daripada syurga 2. Waktu itu yang disuruh pindah tinggal di dunia 2. Nabi Adam dengan Hawa. Tapi kehidupan di dunia sebagai manusia akhirnya bukan dia 2 orang saja. Ya kan? Sebab nanti akan melahirkan anak, anaknya ramai, anaknya berkahwin, lahirkan cucu, daripada cucu cicit membiak sampaikan manusia ini memenuhi muka bumi, merata di mana-mana pelosok dunia yang ada. Dengan bahasa yang berbeza, bangsa yang pelbagai, warna kulit yang tidak sama, subhanallah. Padahal asalnya daripada Adam dengan Hawa. Jadi Allah berisyarat, sekarang kamu berdua turun, pindah ke dunia. Tapi kamu semua tahu, maknanya dengan keturunan kamu sekali. Ya? Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Nah, kemarin waktu kat syurga, bila dah dijadikan Adam, bila dah habis episod suruh sujud, malaikat sujud, iblis disuruh sujud, tak nak sujud, kata Allah, sekarang kamu berdua, Adam dengan Hawa, kamu hiduplah di syurga, nak makan apa pun makanlah, tapi 2 perkara. 1, pokok ni jangan makan, jangan dekat pun. Nombor 2, ingat iblis ni musuh kamu. Kemarin dah jumpa ayatnya, iblis musuh kamu. Itu daripada kat syurga lagi. Sekarang ini bila pindah berdua sebagai Adam dengan Hawa, Allah berikan gambaran pula. Sekarang musuh bukan setakat dengan iblis. Di antara kamu nanti, ya, anak dengan anak, cucu dengan cucu, sepupu dengan sepupu, malah seluruh kehidupan manusia ini akhirnya sampai berzaman-zaman akan penuh dengan permusuhan, kebencian, pertelingkahan, krisis dan sebagainya. Dan itu lumrah dalam kehidupan kita sampai ke hari ini. Manusia tak habis berkonflik, tak habis berkrisis, peperangan demi peperangan, sama ada peperangan besar maupun pergaduhan yang kecil. Sebahagian manusia menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Bila dah Allah beritahu, waktu hari pertama Allah suruh Nabi Adam keluar daripada syurga, pindah untuk tinggal di atas muka bumi. Kemudian Allah sambung lagi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila datang kepada kamu petunjuk daripadaku, hendaklah kamu ikut. Siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat. Fala yadhillu. Dia tak akan sesat. Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Nah, lihat tuan-tuan ya. Allah sebut di sini dalam ayat 123, Allah kata ihbita kan? Turunlah kamu. Ihbita, turunlah. Baik. Sebelum itu, ini sudah ya, saya padam ni dulu. Nanti tempatnya tak muat. Sebelum itu ada perkataan fataba alaihi. Perkataan fataba
alaihi. Allah terima taubatnya. Ya? Betul? Baik. Ini dalam surah apa ni? Surah Taha. Surah Taha. Ayat 122 dan ayat 123. Ini surah, saya tulis ya. Surah Taha. Ayat 122 dan 123. Dapat? Nah, kalau ikut urutan ini, ikut sekuens ayat ni, menggambarkan apa? Menggambarkan bahawa Nabi Adam menyesal, Nabi Adam minta ampun, Nabi Adam bertaubat dan taubatnya Allah terima. Okey? Baik. Kemudian lepas itu Allah kata, sekarang kamu pindah. Keluar daripada syurga, turun, pindah untuk hidup di dunia. Salah, dah terlanjur buat. Minta ampun, Allah terima taubat. Ketiga, kena denda, pindah ke tempat yang baru, namanya dunia. Persoalan, apakah urutan seperti ini? Kalaulah dah taubat, minta ampun, Allah ampunkan, dan Allah dah terima taubatnya, kenapa masih kena denda lagi? Kenapa masih kena hukum lagi? Patutnya, ya Allah, aku dah buat salah tak sengaja pun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah dah terima taubat. Ya Allah, takkan kena denda, kena pindah juga hidup kat dunia. Terdapat kemungkinan tak bahawa kemungkinan ini dulu. Allah dah turunkan pindah kat dunia dulu. Kat dunia baru bertaubat minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak rasa seperti itu. Saya rasa dah taubat dulu. Kemudian masih tetap kena hukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini memang Allah dah atur dah. Daripada mula hendak dijadikan Nabi Adam, dah dimaklumkan kepada malaikat, ini makhluk yang akan jadi khalifah di atas muka bumi. Allah dah atur dah dia punya episod-episod dia. Ya kan? Baik. Kalaulah dia hantar dulu dalam keadaan belum diampunkan, nescaya dikeluarkan Nabi Adam itu hina bagaikan dicampak jauhnya iblis. Tapi tidak ada. Dalam Quran kita cari dalilnya, dalam hadis-hadis Nabi, tak ada pun menunjukkan bahawa Nabi Adam itu bila dikeluarkan daripada syurga dalam keadaan hina, tercela kerana masih membawa dosa. Tidak. Ya, perkataan mazmumam madhura, keluar engkau daripada syurga dalam keadaan hina, terbuang, tercampak jauh, itu Allah kenakan kepada iblis sahaja, bukan pada Nabi Adam. Jadi, pada saya melihat Nabi Adam dah bertaubat dulu. Allah dah terima taubat Nabi Adam dulu. Baru kemudian Allah pindahkan kepada hidup dunia. Ada dalil yang lain tak? Ada. Cuba kita lihat. Satu lagi ya. Tuan-tuan, kalau yang pegang mushaf, kita cari surah. Ini surah Taha ya, kita simpan ayat ni dulu. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, kalau tuan-tuan cari surah Al-A'raf ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayat 30 ataupun 20. Ya. Ya bani Adam qad anzalna alaikum. Ayat 23 dan ayat 24. Ya, ayat 23 dan ayat 24. Sekarang kita tengok surah Taha, surah A'raf. Al-A'raf. Ayat berapa tadi saya kata? 23 dan 24. Betul? 23 dan 24. Tuan-tuan, dalam ayat 23 surah Al-A'raf, itulah ayat Rabbana zalamna anfusana. Nampak? Ya? A'raf ayat Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Ayat ini ayat apa? Ayat taubat. Ayat taubat.
Rabbana zalamna anfusana ilam taghfir lana tarhamna. Nanti dalam ayat 24 kemudiannya ada perkataan qalah bitu ba'dukum. Nampak tak tuan-tuan? Ayat 24. Qalah bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berkata, maka turunlah kamu semua, sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Nampak? Jadi ayat ini dalam surah Al-A'raf, urutannya sama dengan dalam surah Taha yang kita baca. Taubat dulu ke pindah dunia dulu? Taubat dulu. Allah dah terima, Allah dah ampunkan, tapi Allah kata pindah hidup di dunia. Ada orang kata, Ustaz, janganlah macam tu tadi. Ya. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah, saya sebutkan ini sebab ini ayat-ayat yang dulu kita dah baca, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kisah tentang Nabi Adam. Surah Al-Baqarah, cuba lihat, dia kata, Ustaz tengoklah ayat 30. Sekejap ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Fatalaqqa. Dia kata, tengok Al-Baqarah ayat 20 ataupun 36. Okey, ayat 36. Tuan-tuan harap bersabar dengan saya ya. 36 ada ihbitu. Okey. Dia kata ayat 36 surah Al-Baqarah ada ihbitu. Cuba tuan-tuan lihat. Puan-puan sekalian, nampak tak ayat 36? Fa illam kejap ya. Subhanallah. Ayat 36. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Lebih kurang maknanya syaitan lalu menggelincirkan ataupun menyesatkan mereka berdua, lalu menyebabkan mereka berdua itu terkeluar daripada nikmat syurga yang sedang mereka nikmati. Wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din. Ada perkataan ihbitu kat situ. Dah tulis ya. Baik. Ihbitu. Lepas itu kata dia, dalam ayat 37, barulah ada perkataan apa? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Fataba alaih. Tuan-tuan nampak tak bezanya? Nampak tak? Saya kata tadi, kalau ikut urutan ini, Nabi Adam dah taubat. Allah dah ampunkan. Tapi tetap kena pindah masuk ke dunia. Ini sesuai dengan surah A'raf ayat 23, taubat dulu, Rabbana zalamna anfusana, Allah dah ampunkan semua. Baru kemudian ihbitu, pindah ke dunia dalam ayat 24. Jadi macam mana kita nak selarikan? Ustaz, ini tak, kita kata ni tak habis ceritalah. Sebab dalam surah Al-Baqarah ada ihbitu dulu. Pindah ke dunia dulu. Baru fataba alaihi, taubat. Nampak tak tuan-tuan? Nah, ini telah dibincangkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau At-Tafsir Al-Kabir ataupun Mafatihul Ghaib. Dia kata, jangan tengok ini saja. Sebab tengok ayat 38. Alamak Ustaz, bingung lah malam ni. Pindah-pindah ayat macam ini. Ayat 38 tuan-tuan, ada perkataan qul nahbitu minha jami'an. Ada ihbitu lagi. Ada ihbitu lagi. Jadi kalau tengok pada surah Al-Baqarah, turunlah kamu, pindah ke dunia. Minta ampun, Allah terima taubatnya, Allah ampunkan. Allah kata, lepas itu, pindah. Keluar ke dunia. Nampak tuan-tuan? Apakah ayat ini bertentangan dengan ayat ini? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan tidak bertentangan. Ya, sebab beliau mengatakan, di sini Allah mengatakan keputusannya, hukumnya. Dah langgar kan? Dah terlanjur? Dah tertipu dengan musuh kamu? Hukum untuk kamu ialah kamu perlu keluar daripada neraka, pindah ke dunia. Bila dapat perintah itu,
Nabi Adam bertaubat, minta ampun sungguh-sungguh, Rabbana zalamna anfusana. Allah terima tak taubatnya? Allah ampunkan. Tapi kat sini, baru pelaksanaannya. This is the implementation of this punishment. Nampak tuan-tuan? Allah kata, ini keputusannya. Minta ampun ya Allah, minta maaf ya Allah, kami menyesal ya Allah, kami bertaubat ya Allah. Allah terima. Dah, okey. Allah terima, Allah pilih, Allah ampunkan dosa, terima taubatnya, Allah berikan pimpinan, but still you have to move, pindah hidup ke dunia. Now, pergi pindah sekarang. Nampak tuan-tuan? Ya, sebab dia mesti sync, dia mesti selari. Quran tidak boleh bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Nampak? Ya. Ini dua, sekuennya seperti ini, sama dengan yang ini. Ini tambah ni apa cerita? Ini keputusan hukum dulu. Ini pelaksanaan hukum. Nampak tuan-tuan? Ya? Persoalan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Adam alaihissalam dah minta mampun, dah minta maaf. Masih lagi dipindahkan. Masih lagi dikeluarkan daripada syurga. Betul? Baik. Apa isyarat untuk kita? Lihat tuan-tuan ya. There must be consequences to each and one of our actions. Setiap tindak tanduk kita itu ada kesan dan akibatnya. Seorang insan melakukan kesilapan, perlu taubat, mohon kemaafan. Harapannya besar, Allah akan ampunkan. Tetapi bukan bermakna bahawa kesan daripada tindakan itu Allah tidak timpakan. Sebab itu menjadi ujian untuk mengangkat darjat orang yang pernah terlanjur tetapi mahu bertaubat mohon pengampunan di atas keterlanjurannya. Akibat perlu. Contoh ya, kalau ada orang yang ditangkap melakukan kesalahan. Kesalahan, katalah. Mencuri barang orang, mengambil hak orang, ya, tertangkap. Minta ampun, minta maaf. Boleh tak dimaafkan? Terpulang kita nak maafkan, maafkan. Kita tuan punya, kita kawan dia, kita member dah lama, ya, kesian kat dia, yalah saya maafkan lah. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, dari segi undang-undang dan peraturan, bila sudah tertangkap, dibawa ke mahkamah, hukuman mesti jalankan tak? Mesti jalankan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Tidak ada permohonan taubat hambanya yang akan dihampakan oleh Allah. Tetapi di sebalik pengampunan, kalau Allah betul nak bersihkan si hamba, Allah akan tetap berikan dia ujian. Setimpal dengan kesilapannya tadi, supaya bukan setakat dosanya diampunkan, tapi makamnya diangkat dan ditinggikan. Begitu kita melihat fitrah dalam kehidupan. Jangan kita ini punya sangkaan, punya kita kata angan-angan, aku dah buat dosa, aku dah bertaubat, aku dah insaf. Jangan dengan itu kita menyangkakan kita tidak akan menghadapi apapun ujian, kesan daripada kesilapan dan keterlanjuran kita. Dan bila kita berhadapan dengan sesuatu kesan akibat daripada kesilapan dan kesalahan kita, terimalah itu sebagai cubitan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali menuduh, apalah Tuhan ni? Aku dah salah, aku dah taubat apa? Ya, aku dah buat kesilapan, dah minta ampun, dah istighfar, dah pergi haji, pergi umrah, dah sedekah, habis harta aku semua kasih pada rumah anak yatim. Contoh. Pun kena balak juga, apa punya Tuhan macam ni? Kalau Allah masih menimpakan sesuatu kesulitan, keperitan dalam hidup walaupun kita sudah bertaubat daripada kesilapan kita yang lalu, itu menunjukkan Allah sayang pada kita. Allah hendak bersih betul-betul dosa dan tinggi darjat dan kedudukan kita. Ya, begitu Nabi Adam kita melihat Allah dah ampunkan. Dah, alhamdulillah. Itu beza Nabi Adam dengan iblis. Itu beza Nabi Adam dengan iblis. Iblis tidak mahu mohon pengampunan, iblis tidak mahu menyesal, tidak mahu menyadari kesilapan. Nabi Adam mohon pengampunan daripada Allah dan Allah terima taubatnya, Allah ampunkan dosa-dosa dan kesalahannya. Baik, boleh kita sambung insya-Allah ya. Ini satu bahagian yang kita dah lihat ya. Baik. Kemudian Allah mengatakan, kita ada berapa minit lagi ya? Boleh. Malam ni overtime sikit boleh tuan-tuan puan sekalian? Ya.
Sebab kita nak selesaikan kisah Nabi Adam. InsyaAllah lepas ini kuliah akan dijalankan dalam bulan puasa dah. Jadi malam ni kita habiskan betul-betul insyaAllah. Kita khatam kisah Nabi Adam surah Taha. Jadi agak lambat sikit. Tidak menjadi masalah ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian insyaAllah. Dalam ayat 123 yang kita baca tadi, Allah mengatakan ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka bila datang kepadamu petunjuk daripada aku, ikutlah. Dan famanittaba'a hudaya, siapa yang ikut petunjuk aku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kita melihat sebahagian tafsiran mengatakan tidak akan sesat maknanya di dunialah. Sebab akhirat dah tak ada cerita sesat tak sesat lagi. Akhirat dah cerita balasan. Ya kan? Ada sesat tak sesat, itu pilihan kita sebagai manusia, kisahnya di dunia. Jadi kalau fala yadhillu, tidak akan sesat, itu cerita di dunia, balasan kepada orang yang ikut perintah Allah dan ikut petunjuk Allah. La yashqa, tidak akan sengsara dan tidak akan menderita, itu cerita di akhirat pula. Jadi dia saling melengkapkan ya. Tidak akan sesat maknanya di dunia. Jadi yang tidak akan sengsara di akhirat nanti. Jelas? Baik. Dunia pun tak sesat, akhirat pun selamat, tak menderita dengan azab daripada Allah. Baik. Tapi saya memilih tafsiran yang kedua. Saya tidak memilih pendapat yang mengatakan tidak sesat itu cerita di dunia, tidak menderita sengsara cerita di akhirat. Tidak. Pada saya tidak akan sesat itu di dunia dan akhirat, tidak akan sengsara itu di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Orang sesat di dunia kita tahu. Sesat sebab tidak memilih jalan Allah. Tapi ada tak cerita orang sesat di akhirat? Ada. Apa makna sesat di akhirat? Bila dia itu mengharapkan syurga tapi tak dapat. Mana ada manusia nak ke neraka? Tuan-tuan, mana ada manusia nak neraka? Tak ada. Tetapi ada sebahagian orang yang hendaknya syurga cuma sebagai angan-angan kosong. Impian, aku nak syurga, aku takut neraka. Tapi tidak taat pada Allah. Maksiat, keingkaran jalan terus. Hidupnya tu setengah beriman, setengah kufur, menolak Allah, tidak tahu bersyukur. Akhirnya bila buat timbangan, timbangan amalan kejahatan lebih banyak. Tempatnya kat mana tuan-tuan? Neraka. Bila dia masuk neraka, sesat tak dia? Sesat. Sebab dia nak kat sana dalam syurga. Lah, kok sampai kat sini? Dia dah salah sendiri. Kalau orang yang ikut petunjuk Allah, kata Allah dalam ayat ni, famanittaba'a hudaya, siapa yang ikut petunjuk aku, dia tak akan sesat. Dunia pun tak sesat, akhirat insya-Allah tak salah tempat. Ya, dunia dan akhirat. Dan tidak akan menderita ataupun sengsara. Wala yashqa. Dunia pun tidak akan sengsara, akhirat pun tidak akan sengsara. Asalkan apa? Mahu ikut petunjuk Tuhan. Jelas? Baik. Persoalan. Satu lagi persoalan, Ustaz. Ustaz kata, kalau orang ikut petunjuk Allah, la yashqa, dia tak akan sengsara dunia dan akhirat. Tapi kan Ustaz, nampaknya macam bercanggah dengan ayat kita baca minggu lepas. Tuan-tuan ingat tak ayat minggu lepas ada dalam ayat 117. Ya. Kata Allah, faqulna ya Adamu, wahai Adam, kata Allah, ini ni yang namanya iblis ni adalah musuh engkau, musuh untuk isterimu juga. Jangan sampai si iblis ini akhirnya menyebabkan kamu berdua keluar daripada syurga lalu kamu akan hidup menderita kat dunia. Nampak tuan-tuan? Allah kata, jangan sampai kamu itu keluar daripada neraka, keluar daripada syurga dengan sebab tertipu oleh musuh kamu namanya iblis ini. Sebab kalau duduk kat dunia tu fatashqa, kamu akan menderita, kamu akan sengsara. Ya kan? Dalam ayat-ayat yang kita baca selepas itu, menderita kenapa? Sebab kat syurga tak akan rasa lapar. Dunia lapar. Kat syurga tak akan rasa haus. Kat dunia banyak rasa dahaga dan haus. Dalam syurga kamu ada tempat berlindung, senang-senang, mudah-mudah Allah kurniakan. Kat dunia kamu kena usahakan penat lelah bekerja untuk ada tempat perlindungan. Itu kan ingat tuan-tuan, minggu lepas kita dah bincangkan. Jadi macam mana Ustaz? Allah kata hidup kat dunia, kalau kamu dikeluarkan daripada syurga, kamu akan fatashqa, akan hidup sengsara dan menderita. Tapi Ustaz kata sekarang ini, kalau ikut perintah Allah, kamu tak akan sengsara. Sengsara itu dunia juga pun tak sengsara. Macam mana ni Ustaz?
Tak fahamlah. Ya kan? Kita kata begini tuan-tuan. Dari segi mendapatkan, kita kata keperluan hidup. Cari makan, cari minum, cari tempat tinggal. Hidup kat dunia tidak semudah di syurga. Syurga Allah siapkan semua. Kat dunia kita kena kerja, kena berusaha, kena berpenat lelah. Ya kan? Sengsara tak kat dunia dibandingkan dengan nikmat dalam syurga? Iya. Fatashqa, kamu akan menderita hidup kat dunia. Tapi kalau orang beriman, tunduk kepada perintah Allah, taat mematuhi pimpinan, taufik, petunjuk daripada Allah, dunia ini walaupun tubuhnya penat, tapi hatinya tidak akan rasa penat. Walaupun nampak susah kena bekerja, penat lelah, tapi orang beriman sebab dia tahu dia buat itu kerana patuh perintah Allah, hatinya rasa bahagia, hatinya rasa gembira. Malah bagi orang beriman, dia menyedari setiap penat dia bekerja itu adalah ibadat. Betul tak tuan-tuan? Orang beriman menyedari setiap peluh yang mengalir itu mengangkat darjat. Ya kan tuan-tuan? Orang beriman menyedari setiap gerak tulang 4 kerat, walaupun perlu kadang-kadang sampai mengeluh kepenatan dan keletihan, tetapi memahami itu sebenarnya sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan kasih sayang Tuhan. Sebab itu bagi orang beriman, penat bekerja di dunia, dia tahu tidak akan sia-sia. Kalau orang yang tak faham, kalau orang yang tidak ada panduan iman, dahlah penat hidup kat dunia, bekerja tu pun pada dia azab. Semata-mata azab. Semata-mata sengsara. Berusaha kat dunia semata-mata azab. Nanti akhirat bila tak ada keimanan balik kepada Allah pun dia azab lagi, sambungan siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, penat tak habis penat. Sengsara bertimpa sengsara. Ya. Hidup kena azab, mati pun kena azab. Hidup susah, mati pun susah. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman di sebalik kerja, dia tahu itu adalah mencari bukan setakat rezeki untuk disuap ke mulutnya dan mulut anak-anak isterinya, tidak. Tetapi bekerja untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari darjat yang tinggi, sebab setiap usaha itu adalah ibadat yang dipandang oleh Allah. Ya? Baik. Dan beberapa ayat yang terakhir, 2 ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man a'rada an dzikri," dan barang siapa yang berpaling daripada kitab peringatanku, maknanya Al-Quranul Karim, berpaling, tak nak ambil indah, baca tak mau, pegang tak mau, dengar tak mau, kaji tak mau, nak ikut apa lagi, beriman pun tidak mahu kepada Al-Quranul Karim. Kata Allah, orang yang berpaling daripada kitab peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sangat sempit. Kehidupan yang dhanka, bukan dongki, dongki lain tu bahasa Inggeris. Ni ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sesak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti pada hari kiamat kami akan himpunkan dia pula dalam keadaan buta. Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jadi orang beriman, kita tahu kitab yang Allah turunkan ini penuh dengan peringatan. Peringatan Allah berikan ini sebenarnya untuk kesenangan hidup kita dunia dan akhirat. Supaya hati kita lapang, supaya kita tidak merasakan kesengsaraan, kita tidak merasakan kesempitan. Maksud hidup jadi sempit sebab berpaling daripada kitab Allah bukan maknanya sempit rezeki tak banyak tau. Bukan maknanya hidup sempit tu duit tak banyak, tak jadi orang kaya, bukan itu. Itu kemewahan yang Allah beri pada semua. Siapa usaha dia dapat. Sama ada dia beriman ataupun tidak. Bukan itu yang menjadi perbicaraan kita sekarang. Yang menjadi perbincangan kita ialah bahawa kehidupan yang sempit dan sesak itu ialah apabila hatinya itu tidak ada ketenteraman. Jiwanya tidak ada kedamaian. Sebab hidup dalam keadaan berpaling daripada kitab Allah, berpaling daripada mengingati Allah adalah kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan. Orang yang melakukan kesalahan, hidup dia pilih dalam kegelapan. Sebenarnya dalam hatinya senantiasa ada rasa bersalah terhadap Tuhan. Ya, maka jangan itu menjadi pilihan hidup kita. Ya, kata Allah, siapa yang sombong, a'rada an dzikri, dia berpaling daripada kitab peringatan aku, 2 balasan kata Allah, hidup kat dunia ini hidup dengan penuh kesempitan dan kesesakan. Hari kiamat bila dibangkitkan oleh Allah, Allah himpunkan dia sesak-sesak ramai-ramai, semua orang kelang kabut cari tempat berlindung, cari keselamatan, yang nak cari syafaat daripada Nabi SAW.
Dia ini pula kita lihat dalam keadaan buta, tuan-tuan. Tak tahu mana nak pergi. Tak tahu apa yang berlaku. Tak tahu mana nak cari perlindungan. Tak nampak sebab Allah butakan mata dia pada hari kiamat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia mengatakan, ya Tuhanku, kenapa pada hari ini Engkau himpunkan aku dalam keadaan buta, tak dapat melihat, ya Allah. Wa qad kuntu basira. Sedangkan dulu waktu kat dunia aku ni celik, boleh nampak terangnya matahari, indahnya purnama bulan pada malam hari. Aku boleh melihat cantiknya warna-warni pelangi. Aku boleh melihat orang-orang yang aku kasihi. Ya Allah, kenapa sekarang bila Engkau himpunkan aku dalam keadaan sesak macam ni? Dalam keadaan semua orang terhoyong-hayang mencari keselamatan, kebingungan dan ketakutan. Tapi aku di sini, ya Allah, Kau bangkitkan dalam keadaan aku buta, tidak dapat melihat apa-apa. Kenapa, ya Allah? Kenapa, ya Tuhanku? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna. Allah mengatakan, begitulah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Ayat Quran, wahyu, firman, perintah, seruan daripada Allah. Yang dalam ayat sebelum tadi kita baca, tapi dia pilih untuk berpaling kan? Kata Allah, begitulah waktu hidup kat dunia, kami berikan kamu ayat-ayat kami. Tapi fanasitaha, tapi kamu lupa kepada ayat tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka begitulah pada hari ini kamu pula yang dilupakan. Tuan-tuan, manusia lupakan ayat-ayat Allah dengan penuh kesombongan. Tidak mengumpamakan wahyu perintah daripada Allah, tidak ada ketaatan. Allah berikan pimpinan bimbingan untuk keselamatan dan kebahagiaan. Allah dicampak jauh, tetapi akhirnya hanya akan mendatangkan penyesalan. Pada hari perhimpunan, orang lain mencari arah dan tujuan. Dia buta teraba-raba dalam kegelapan. Allah kata, begitulah kamu. Aku dah berikan ayat, kamu lupa. Sekarang kamu yang kena lupa. Tuan-tuan, siapa lupa siapa? Siapa yang watak lupa sekarang ni? Dua insan. Dua pihak. Nombor satu yang ingkar. Allah kata dia lupa masuk ke dunia. Watak kedua, pihak yang kedua, yang lupa ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah lupa ke? Lupanya Allah bukan lupa yang terlupa macam manusia. Macam Nabi Adam kemarin, kisahnya kan ada perkataan nasiya. Nasiya. Kita ni kait-kaitkan ayat yang selepas dengan ayat sebelumnya, kita akan jumpa banyak perkara. Antaranya perkataan nasiya kemarin, mana ya? Fawaswasa. Ayat 115 kemarin. Ayat 115. Walaqad ahidna ila Adam min qablu. Kami telah memberikan perintah peringatan kepada Adam sebelum itu. Fanasiya. Lalu dia lupa, ingat tak? Dia lupa, kemudian tak ada tekad kesungguhan dalam hatinya, lupa. Nabi Adam punya lupa. Sekarang ini orang yang sombong tak nak pegang ayat Allah punya lupa, dengan nanti Allah punya lupa, sama tak? Tuan-tuan, sekarang ada 3 perkataan nasiya kat sini. Nabi Adam lupa. Orang yang sombong ingkar ni pun Allah kata dia lupa. Akhirat Allah kata Allah lupa. Sama tak 3-3 lupa ni? Tak sama. Nabi Adam punya lupa itu terlupa. Memang luput from his memory, memang tak teringat. Lagi kena tipu, kena hasut dan itu terlupa, tak sengaja. Maka sebab itu bila minta ampun, Allah ampunkan. Alhamdulillah. Ya. Itu seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kita umat Nabi ini, rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Saya dah bacakan hadis ini minggu lepas kalau tak salah. Diangkat, tidak dikira sebagai dosa daripada umatku yang buat sesuatu kesalahan itu tidak sengaja. Khata'. Buat satu kesalahan itu sebab terlupa. Terlupa tak sengaja. Wa mastukrihu alaih, melakukan sesuatu yang dilarang sebab dia diugut, diancam dan dipaksa. Itu terlupa. Nabi Adam seperti itu. Lupa bagi pihak hamba Allah yang sombong ni pula, yang tidak mahu mengambil pegangan pada ayat peringatan daripada Allah. Allah kata, fanasitaha, kamu waktu kat dunia lupa pada ayat aku. Bukan lupa terlupa tak, tapi melupakan ayat Allah. Maknanya apa? Tidak ambil peduli ayat Allah. Mengabaikan, mencuaikan, tinggalkan, campak jauh, tak nak pegang. Kesombongan yang menyebabkan melepaskan pegangan itu melupakan. Lain dengan Nabi Adam AS. Jadi
Ada terlupa tak sengaja, tapi ada jenis lupa jenis sengaja. Lupa yang macam mana? Bukan lupa terpadam daripada ingatan, tapi lupa pada sikap. Nabi Adam terlupa daripada ingatan, terluput, tak teringat. Tapi orang yang sombong, a'rada an dzikri, dengan ayat Allah ini, kata Allah, kamu lupakan ayat aku. Maknanya apa? Sengaja tidak ambil peduli. Padahal telinga dengar, tapi tak masukkan dalam hati. Padahal diajar oleh Nabi, tidak mahu dijadikan pemikiran, ya, untuk direnung apakah isi kandungannya. Tidak mahu dengar, tak nak tunduk, tak nak ikut, tak nak patuh, sombong daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Melupakan ayat Allah, itu maknanya mengabaikan kitab Allah. Dan akhirnya kamu dilupakan. Allah lupa pada mereka. Bukan sebab Allah tu terlupa. Tak mungkin Allah terlupa. Tak mungkin. Sifat terlupa tu sifat kekurangan manusia. Lupa bagi pihak Allah bukan terlupa, tak sengaja, tak ingat. Tidak. Tapi maknanya Allah melupakan mereka. Allah pun tak ambil peduli terhadap mereka. Kadzalika atatka ayatuna, begitu datang kepada kamu waktu kat dunia ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kamu melupakan, maknanya mengabaikan ayat aku, tak ambil kisah ayat aku. Wa kadzalikal yauma tunsa, pada hari ini kamu pula aku lupakan. Maknanya pergilah dalam azab aku dah sediakan. Jangan minta. Nampak tuan-tuan? 3 jenis lupa. Ada lupa sengaja, ada lupa tak sengaja. Lupa tak sengaja dimaafkan. Lupa sengaja macam mana? Bukan lupa padam daripada ingatan. Lupa sengaja ialah tidak mengindahkan, sikap penuh dengan kesombongan, sikap penuh dengan keingkaran. Dan Allah melupakan bukan sebab Allah terlupa. Allah tidak mengindahkan mereka pada hari di mana tidak ada pelindungan melainkan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Allah lindungi kita. Tuan-tuan, ayat Allah diturunkan itu adalah ayat-ayat cinta Allah terhadap kita, hamba-hambanya. Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Ingat tuan-tuan ya, Ramadan bukan hanya bulan puasa. Tapi Ramadan bulan cinta Allah. Kerana dalam bulan Ramadan Allah pilih menjadi tempoh masanya mula diturunkan kitab cintanya, ayat cintanya untuk si hamba. Kita inilah yang senantiasa memerlukan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka sebab itu, sebagai umat Nabi SAW, di antara sunnah Nabi yang perlu kita contohi seberapa yang boleh ialah sepanjang bulan Ramadan, Nabi bertadarus membaca Al-Quran. Disemak bacaannya oleh malaikat Jibril yang turun kepada Nabi pada setiap malam. Maka begitulah kita. Jadikan Ramadan ini penyegar semangat kita untuk kembali kita dalam komitmen hubungan kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, jangan sampai sedetik pun dalam hidup kita ini Allah melihat kita sebagai golongan yang nanti akan Allah lupakan kita. Kerana Allah mengatakan pada kita nanti, telah datang peringatan aku kepada kamu, tapi dengan sombong kamu melupakan ayat-ayat aku. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah lembutkan jiwa kita. Mudah-mudahan di sebalik ujian, musibah, penyakit, wabak yang sekarang ini mendatangkan ketakutan dalam diri kita, menjadi peringatan daripada Allah bahawa kita ni lemah. Tiada daya dan tiada upaya kita melainkan hanya dengan perlindungan Allah. Dan perlindungan Allah itu hanya akan dicurahkan kepada hamba-hambanya yang dicintai dan dikasihi. Carilah cinta Allah, kejarlah rahmat Allah, bernaunglah di bawah pimpinan perlindungan Allah. Allah tidak akan menghampakan hamba-hambanya yang mahu bertaubat kepadanya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita mahu kembali kepada Allah, Allah tidak akan menghampakan kita. Apabila seorang hamba datang kepada Allah sejengkal, Allah akan sambut menyahut dia dalam keadaan sedepa. Seorang hamba datang kembali kepada Allah mencari rahmatnya dalam keadaan berjalan, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu akan menyahut dia dalam keadaan seolah-olah berlari. Apakah kita tidak merasa malu kepada Allah kalau sampai kita tidak mahu mengumpamakan cinta dan kasih Allah? Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang penuh dengan rahmat. Ramadan kali ini Ramadan yang mendatangkan makna dan erti dalam kehidupan kita. Ramadan kali ini Ramadan yang tidak pernah biasa kita hadapi, tak pernah kita hadapi dalam kehidupan kita. Ramadan tanpa masjid, tapi pupuklah rasa rindu dalam diri kita terhadap masjid Allah. Ramadan kali ini tanpa tarawih bersama-sama, tetapi ada keluarga untuk kita hidupkan malam-malam Ramadan kita dengan ibadat berjamaah dengan orang-orang yang kita sayangi. Ramadan kali ini tidak kurang rahmat daripada Allah.
Ramadan kali ini tidak kurang maghfirah dan pengampunan Allah terpulang kepada kita. Ingat tuan-tuan dan puan sekalian, di sebalik cinta dan rindu kita pada masjid-masjid Allah, kita tetap menyedari kita menyembah Allah, bukan kita menyembah rumah-rumahnya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah panjangkan umur kita dengan keimanan, Allah pertemukan kita dengan Ramadan, Allah sediakan pengampunan untuk kita dunia dan akhirat, hari pembalasan nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita bertemu lagi. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya harap untuk minggu hadapan cuba semak ataupun ambil perhatian kalau terdapat makluman dan pengumuman daripada Masjid Darul Makmur, jam berapa hari Ahad depan ke, ya, sama ada siang ke, pagi ke, petang ke, untuk siaran kuliah kita ini, ya, memandangkan minggu hadapan dah masuk Ramadan pun, saya tak rasalah masjid akan adakan siaran online ini pada sebelah malam, sebab malam kita nak isi dengan bersama keluarga, ibadat tarawih, witir kita bersama, tadarus membaca Al-Quran kita bersama dengan keluarga kita, kan. Jadi saya tak pasti, insya-Allah tunggu pengumumannya, perhatikan minggu depan jam berapa, wallahu alam bissawab. Allah tetap memerhatikan amalan kita sebab Allah nak melihat keikhlasan dalam hati kita, ya. Sekian saja, jangan lupa hulurkan kemurahan yang ada, ya, sebelum kita tutup ini. Sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak minta semuanya, Allah minta hanya sebahagian untuk kita hulurkan kepada yang memerlukan, termasuk masjid-masjid kita di Singapura yang terjejas pungutan derma dan tabung mereka, terutama dalam bulan Ramadan di mana setiap amalan dibanyakkan, dilipat kali gandakan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat menghidupkan Ramadan kita dengan ibadah, dengan Al-Quran. Selamat mencari pengampunan Allah. Dan kita bertemu nanti dengan izin Allah. Saya mencintai dan mengasihi anda sekalian kerana Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.